Okey, kita masuk topik yang kelima, sebatian karbon. So, kita tengok subtopik yang pertama, iaitu pengenalan sebatian karbon. Okey. So, kita tengok jenis-jenis sebatian karbon. So, sebatian karbon dapat dikelaskan kepada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Sebatian karbon organik ni adalah daripada sumber semula jadi, daripada sumber hidupan lah. Okey, contohnya gula daripada tebu, okey, etanol, minyak sawit daripada pokok kelapa sawit, arang batu, kain kapas dan kertas. Semua tu daripada hidupan lah. Okey, manakala sebatian karbon bukan organik, okey, contohnya adalah karbon dioksida, okey, kalsium karbonat iaitu marmar, dan banyak lagi lah contoh-contoh sebatian karbon bukan organik. Sebatian karbon bukan organik ini adalah daripada bukan hidupan, maksudnya yang dicipta, yang dihasilkan oleh manusia lah. Okey, kita tengok apakah itu sebatian karbon. Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. So, unsur karbon dalam jadual berkala unsur, kalau awak tengok dia punya formulanya adalah C, huruf C ringkasannya. Okey, karbon. So, sebatian karbon organik adalah sebatian yang berasal daripada hidupan. Okey, sebatian karbon bukan organik ialah berasal daripada bukan hidupan. Itu kena tahulah. Okey, proses-proses yang berlaku dalam kita karbon. Okey, kita akan belajar tentang kita karbon. Kita karbon ini adalah untuk mengekalkan kandungan karbon dalam semula jadi, dalam alam semula jadinya lah. Okey, kita karbon mengekalkan kandungan karbon dalam alam semula jadi. Okey, so kita tengok ada beberapa proses yang terlibat dalam kita karbon. So, ini adalah dalam gambar rajah ni adalah contoh kita karbon. So, kalau awak tengok anak panah ni, okey, hanya satu sahaja proses yang mengurangkan kandungan karbon dioksida. So, proses-proses lain, contohnya T, S, R dengan Q ni adalah proses-proses yang menghasilkan karbon. So, semua ni dia akan hasilkan karbon dioksida. Hanya proses fotosintesis sahaja yang mengurangkan kandungan karbon dioksida. Sebab itu, kalau kita kekurangan pokok, kandungan gas karbon dioksida akan meningkat di udara. Okey. So, proses P yang menyedut menyedut gas karbon dioksida adalah proses fotosintesis. Okey, oleh tumbuhan. Manakala proses Q ni adalah proses respirasi. So, respirasi daripada pokok adalah proses pernafasan pokok lah. Okey, kemudian jika ada tumbuhan ataupun haiwan yang mati, proses penguraian ataupun proses perebutan oleh bakteria perebutan akan menghasilkan gas karbon dioksida juga. Okey, kemudian proses respirasi ini proses pernafasan haiwan, proses respirasi haiwan akan menghasilkan gas karbon dioksida juga. Okey, kemudian proses pembakaran. Proses pembakaran, tak kisahlah pembakaran daripada rumah, pembakaran yang kita buat, pembakaran terbuka dan sebagainya, dia akan hasilkan gas karbon dioksida. Jadi, proses-proses ini, proses pembakaran, proses respirasi haiwan dengan tumbuhan, proses penguraian, proses respirasi ini, so dia akan meningkatkan gas kandungan karbon dioksida di udara. Jadi, untuk mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di udara, hanya proses fotosintesis sahaja. Oleh sebab itu, kita perlu menanam pokok dengan lebih banyak untuk mengurangkan kandungan gas karbon dioksida. So, kiranya kandungan gas karbon dioksida meningkat, kita akan menghasilkan kita akan menyebabkan pemanasan global lah. Gas
gas karbon dioksida meningkat boleh menyebabkan pemanasan global ataupun kesan rumah hijau. Yang tu kena tahu. Okey. So untuk topik 5.1 setakat tu saja. Sekian, terima kasih.